UMNO beri amaran pada PPBM. Pemimpin UMNO gesa tarik sokongan pada Muhyiddin. Pemimpin amanah kantoikan Pakatan Harapan. Guan Eng dan Kit Siang digesa berundur dari DAP. UMNO Selangor mengingatkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM agar tidak mengganggu kawasan yang dimiliki UMNO pada pilihan raya umum ke-15 akan datang nanti. Pengerusi UMNO Selangor, Noh Omar berkata, bagaimanapun UMNO akan mengelakkan pertembungan dengan PAS pada PRU 15 kelak. Hasrat ini telah saya sampaikan kepada Presiden UMNO dan Presiden PAS di Selangor agar UMNO dan PAS tidak bertembung. Namun kalau PPBM cuba nak ganggu kawasan kita, UMNO tiada pilihan melainkan terpaksa melawan PPBM. Jadi saya minta kepada PPBM, tolong kaji balik pusat daerah mengundi PDM, mana yang mereka menangi. Tolong tengok dan buat kajian betul-betul, katanya kepada Sinar Harian. Beliau berkata demikian ketika hadir pada program dialog NGO Selangor 1.0 di bangunan Kumpulan Muara Seksyen 14 pada Rabu. Katanya UMNO sekali lagi mengulangi pendirian hanya mengiktiraf muafakat nasional yang dimeterai dengan PAS sebelum ini. Kita di Selangor berpegang kuat kepada prinsip tetap akan bersama dengan PAS dan pendirian kita jelas bagi memastikan tidak berlaku sebarang pertembungan dengan parti itu. UMNO tiada pilihan lain sekiranya PPBM tetap berdegil untuk meletakkan calon di kawasan yang pernah dimenangi UMNO sebelum ini, katanya. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Dr. Puan Zarkashi menyarankan ada antara anggota Parlimen Barisan Nasional melakukan tindakan berani dengan menarik balik sokongan mereka kepada Muhyiddin Yassin. Kata Puan, walaupun langkah itu dilihat seolah-olah membunuh diri, namun jika ia dilakukan demi rakyat, maka tidak ada apa salahnya. Tarik sahaja sokongan daripada Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Nampak macam kamikaze, tetapi apa salahnya demi rakyat? Mungkin tidak semua ahli Parlimen Barisan Nasional sanggup. 5 orang tarik sokongan pun Alhamdulillah, 3 pun okey. Gunakan hati nurani, katanya dalam satu hantaran di media sosial. Puan merupakan bekas Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas JASA yang lantang mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional, khususnya melibatkan Bersatu. Muhyiddin merupakan Presiden Bersatu yang kini menjadi Perdana Menteri dengan sokongan majoriti tipis di Dewan Rakyat. Awal bulan ini dia berjaya melepasi halangan besar yang dibina pembangkang apabila Belanjawan 2021 berjaya mendapat sokongan mencukupi walaupun dengan kelebihan 3 undi untuk diluluskan. Di sebalik gesaan dibuat ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah serta semua pembangkang, Belanjawan berkenaan tetap mendapat 111 undian berbanding 108 menolaknya. Belanjawan terbabit turut mendapat sokongan beberapa ahli Parlimen UMNO yang sebelum itu kelihatan lantang mengkritik serta memberi tekanan kepada kerajaan. Menurut Puan, dengan lulusnya Belanjawan 2021, Muhyiddin memang boleh berasa lega, namun rakyat pula berasa sebaliknya. Janji mempermudahkan pengeluaran ICNA KWSP dan moratorium automatik belum ditunaikan sepenuhnya. Terdapat bank-bank yang liat. Rakyat terbelenggu dengan kriteria, terutama untuk kategori 2 pengeluaran KWSP. Moratorium automatik hanya diberi kepada golongan B40, M40 dan peniaga industri kecil dan sederhana, katanya. Pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional, Najib Razak, kata Puan, berjanji untuk terus menuntut Perikatan Nasional menepati janji sehingga 2 isu yang disebutkannya itu diselesaikan. Jika tiada perubahan dan kerajaan terus berdolak dalik untuk tempoh yang munasabah, katanya, masih ada cara untuk Barisan Nasional bertindak. Betul, ahli Parlimen akan dipertanggungjawabkan. Mereka saja yang boleh mengundi. Harga seorang ahli Parlimen memang mahal. Lebih mahal jika mereka melakukan keberanian politik, katanya. Kenyataan Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub membuktikan Pakatan Harapan juga berniat mencuri sokongan daripada ahli Parlimen Kerajaan. Pengulas politik Dr. Kamaruzaman Yusof mendakwa dalam temu bual dalam Apa Kata Dahlan malam tadi, Datuk Seri Salahuddin Ayub 3 kali mengakui secara terbuka mengenai keaktifan Pakatan Harapan berusaha mencuri ahli-ahli Parlimen parti lain. Menurut Kamarul, ia bertentangan dengan sikap Pakatan Harapan sebelum itu yang mengutuk tindakan mencuri ahli Parlimen sehingga mahu kerajaan menggubal Akta Lompat Parti. Kali pertama disebut adalah mengenai usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan daripada sebelah sana beberapa kerusi lagi
yang didedah merupakan keputusan yang kita telah capai dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Kali kedua disebut adalah mengenai as a leader di dalam Pakatan Harapan. Kita mesti menggamit mereka. Walaupun dikatakan bahawa hari ini mungkin tak suka, hari ini mungkin mereka tidak berapa gembira, hari ini mungkin mereka ada masalah dengan kita. Paling menarik ialah pengakuan untuk belah sana datang kepada kita. Walaupun telah diusahakan, tak dapat lagi. Sehingga ke akhir hari Selasa, tak boleh lagi. Nak minta mereka tak datang ke parlimen pun tak boleh lagi. Maknanya usaha dah dibuat tapi tak berjaya lagi, tulis Kamarul dalam media sosialnya. Menurutnya, ia jelas menunjukkan Pakatan Harapan telah berusaha mencuri ahli-ahli parlimen parti-parti kerajaan dan telah berusaha meminta ahli-ahli parlimen parti-parti kerajaan tidak hadir ke parlimen untuk menjatuhkan kerajaan. Cuma ia tak dapat lagi dan tak berjaya lagi. Perlu diingat, ungkapan tak dapat lagi dan tak berjaya lagi menggambarkan bahawa usaha mencuri ahli-ahli parlimen parti-parti kerajaan dan usaha meminta ahli-ahli parlimen parti-parti kerajaan tidak hadir ke parlimen adalah sesuatu yang berterusan, katanya. Saya lebih daripada bersetuju dengan cadangan jujur Ahli Jawatankuasa Eksekutif Pusat DAP Teng Chang Kim mengajak Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng bersara dari politik. Malah Chang Kim sendiri telah mengumumkan persaraan beliau dalam politik bagi memberi laluan kepada generasi muda. Memang cadangan itu sungguh bernas. Apatah lagi DAP selalu laungkan segala macam retorik selama ini. Itu kata Presiden Makal Sakti Datuk Seri RS Tanentiran yang mengulas cadangan Chang Kim supaya Kit Siang dan Guan Eng sama-sama berundur. Kit Siang dan Guan Eng telah mengisi separuh sejarah parti itu dari 1960 hingga sekarang dan sudah tiba masa untuk menyerah kuasa, ujarnya. Menurut Tanentiran, selama ini Kit Siang dan Guan Eng selalu mendesak pelbagai pemimpin politik meletak jawatan. Malah kadang-kadang mereka menggunakan alasan yang tidak munasabah. Mungkin sudah tiba masanya untuk anak beranak ini dengar pula suara ahli anda sendiri. Jika orang lain, mungkin anda kata itu adalah permainan politik parti lawan. Tapi ini cadangan pemimpin kamu sendiri. DAP memang terkenal kerana lantang bercakap. Jadi, tidak salah bukan dengan kelantangan Chang Kim. Janganlah pula kamu cuba ambil tindakan kepadanya. Bayangkan kedua-dua mereka sudah menerajui DAP sejak tahun 60-an lagi. Bukankah sudah tiba masa untuk beri laluan kepada yang lebih muda? Janganlah hendak pegang jawatan sehingga ke akhir hayat. Cukuplah Kit Siang, Guan Eng, katanya kepada Malaysia Gazette. Chang Kim yang juga Esko Kerajaan Negeri Selangor membuat kejutan apabila mengumumkan persaraan beliau baru-baru ini dari dunia politik. Malah pemimpin DAP ini juga sejak akhir-akhir ini sering meluahkan kekecewaannya terhadap prinsip serta kepimpinan partinya. Menurut Chang Kim, disebabkan terlalu lama dengan kuasa dalam parti, banyak perkara telah menjadi kebiasaan menyebabkan mereka mempunyai kuasa yang terlalu besar dalam parti. Katanya walaupun Perlembagaan Parti menetapkan jawatan kuasa Setiausaha Agung DAP tidak boleh dipegang orang sama melebihi 3 penggal, tetapi Setiausaha Agung semasa Guan Eng telah memegang jawatan itu melebihi 9 tahun. Dalam pada itu, kata Tanentiran, walaupun Kit Siang banyak menulis menceritakan kepincangan kerajaan dari dulu sehingga ke hari ini, beliau tidak pernah pula menuding jari ke arah salah silap anaknya, Guan Eng. Adilkah ada pemimpin seperti ini? Bila orang lain dituduh di mahkamah, dengan cepat Kit Siang bangkit bercerita, malah dengan cepat jatuh hukum. Tapi apabila anaknya sendiri, pernah anda semua baca apa-apa kritikan? Yang kita tahu, anak serta menantunya tidak salah. Sebaliknya, ada pihak berniat jahat jatuhkan mereka. Pelik juga kita dengar bagaimana hanya dinasti Lim dan keluarga mereka jadi mangsa politik. Ada baiknya mereka berundur. Tidak perlulah pegang jawatan dalam parti. Macam DAP itu syarikat keluarga anda. Beri peluang kepada yang lain-lain juga. Tolonglah, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.